Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Nasira, merangkap moderator forum perdana bagi tajuk kita pada kali ini iaitu Isu Perpaduan di Malaysia, Cabaran dan Jalan Penyelesaiannya. Selamat datang saya ucapkan kepada para tetamu jemputan khas yang sudi memeriahkan studio kita pada kali ini. Sebelum kita memulakan hujah serta isu yang hendak dibentangkan, saya ingin terlebih dahulu mengenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Farah Balkis, Puan Narzatul Yumni, Encik Ibnu Orhan Ghazi dan Encik Muhammad Ahmad Irfan. Selamat datang semua. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan bangsa. Dengan adanya pelbagaian ini, kita memerlukan satu ikatan yang erat bagi memastikan Malaysia akan terus berada dalam keadaan aman dan damai. Dan ini disebut sebagai ikatan perpaduan. Perpaduan bermaksud persepakatan yang dapat disaksikan oleh sebuah masyarakat yang berada dalam satu kelompok. Ia turut dirujuk sebagai satu perhubungan sosial yang melibatkan manusia dalam kehidupan, dan dalam kata lain, perpaduan adalah proses penyatuan sebuah rakyat dalam membentuk satu identiti dan nilai bersama dalam kalangan rakyat di Malaysia. Namun, dalam dunia dan era sekarang, perpaduan yang wujud ini di Malaysia kelihatan menjadi semakin rapuh. Baik, pada pandangan Encik Ghazi, apakah punca berlakunya kerapuhan dalam sesebuah kaum? Terima kasih Cik Amira atas soalan yang diberi. Punca semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia semakin rapuh akhir-akhir ini adalah disebabkan amalan ekonomi yang berbeza. Jurang ekonomi yang ketara antara kaum menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Umpamanya, sebahagian besar ekonomi Malaysia dikuasai oleh kaum Cina dengan keterlibatan mereka dalam bidang perniagaan. Sementara itu, kaum Melayu dan Bumiputera yang lain banyak bekerja sebagai petani dan kaki tangan kerajaan. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, kaum Melayu dan Bumiputera yang lain serta kaum India agak terpinggir dari segi penguasaan ekonomi. Justru itu, prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat dan menebal di antara sesama kaum serta menyukarkan proses perpaduan. Selain itu, kerapuhan perpaduan kaum turut dapat dilihat dari segi sosial. Tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah-masalah hidup kaum-kaum lain menyebabkan tiada rasa hormat dan menghargai antara kaum. Kewujudan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan kebanyakan sekolah jenis ini menempatkan pelajar-pelajar yang terdiri daripada kaum-kaum yang sama dalam sebuah sekolah. Hal ini akan mengurangkan peluang untuk berinteraksi dan berhubung dengan pelajar-pelajar dari kaum-kaum yang lain. Saya sangat bersetuju dengan pandangan Encik Ghazi sebentar tadi. Bagaimana pula dengan kesan daripada perbelahan kaum ini? Mari kita dengarkan daripada Dr. Farah. Terima kasih, soalan yang amat menarik. Perpaduan adalah elemen penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Justeru semua pihak wajar mengelak sebarang bentuk perpecahan kerana ia tidak mendatangkan apa-apa kebaikan dan keuntungan kepada masyarakat dan negara. Antara kesan perbalahan antara kaum di Malaysia yang kita dapat lihat ialah negara kita akan menjadi kacau bilau dan huru-hara. Justeru menjadikan keselamatan dan keamanan negara akan terancam. Rakyat merupakan kelompok yang penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan negara kita. Sekiranya masyarakat berpecah belah, perbalahan dan pergaduhan antara kaum akan mula tercetus. Bermula dari perbalahan antara kaum, nyawa setiap rakyat akan dalam keadaan tidak selamat dan terancam. Masalah mencuri, menculik dan sebagainya akan meningkat kerana tiada sikap untuk saling bekerjasama antara satu sama lain. Cara ini telah diperintahkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 103. Terjemahan bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah agama Islam. Jangan berpecah belah dan ingatlah ketika kamu berada di jurang api neraka disebabkan perpecahan. Maka Allah menyelamatkan kamu dengan nikmat persaudaraan. Demikian Allah menerangkan pada kamu ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Terima kasih. Sangat teruk kesan-kesan yang dipertunjukkan sekiranya berlaku perbelahan kaum di Malaysia. Jadi, saya ingin tahu apakah isu-isu yang dapat dikongsikan bersama tentang perpaduan ini. Boleh kita dengar Encik Akmal dan Encik Ghazi?
Terima kasih kepada moderator Cik Amira. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Namun, terdapat beberapa isu yang menimbulkan masalah perpaduan kaum. Kurang sensitiviti agama merupakan isu yang menjadi halangan dalam memupuk perpaduan. Tahap kefahaman yang rendah tentang kaum lain akan mewujudkan perbuatan sikap tidak menghormati amalan dan budaya keagamaan oleh penganut agama lain. Contohnya, aktiviti perkauman jalanan seperti peristiwa pelontaran anggota babi di masjid, perarakan kepala lembu serta pembakaran gereja dan surau. Konflik-konflik tersebut menyebabkan kurangnya kefahaman dan pengetahuan tentang budaya dan agama masyarakat lain. Kesannya, beberapa perkara yang dianggap mulia dan suci oleh pandangan penganut agama tidak dirasai demikian, malah telah dipersenda oleh penganut yang lain. Di samping itu, tindakan provokasi perkauman juga merupakan salah satu isu yang memecahkan perpaduan kaum. Dari semasa ke semasa, pelbagai kontroversi muncul dan mengancam hubungan harmoni antara masyarakat daripada pelbagai bangsa dan agama. Sebagai contoh, provokasi perkauman melalui eksploitasi bahasa, iaitu tindakan menampal tulisan Cina di 3 papan tanda nama jalan di Kuching, Sarawak. Tuntasnya, tindakan provokasi perkauman boleh menyemarakkan api perkauman dalam kalangan masyarakat tempatan di samping melanggar perlembagaan. Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Baiklah, isu perpaduan ini bukanlah isu baru, tapi ini telah dibincangkan sejak sebelum kemerdekaan dahulu hingga kini. Secara dasar perpaduan ini bermula daripada sistem pendidikan kita dan menyentuh dalam bidang pendidikan. Saya ingin mengetengahkan isu yang masih lagi hangat daripada dahulu, iaitu isu penghapusan sekolah vernacular di Malaysia. Baiklah, setahun kebelakangan ini, isu ini kembali dibicarakan apabila Ketua Pemuda Bersatu, iaitu Al-Madah, tetap mahu sekolah ini dihapuskan secara berperingkat dan kenyataan beliau ditolak oleh Menteri Perpaduan Negara. Walau bagaimanapun, Ketua Bersatu itu tekad untuk menolak penuh kenyataan daripada Menteri Perpaduan Negara dan mereka mendakwa bahawa tindakan Menteri Perpaduan Negara itu tidak mencerminkan citra nasional bagi menjayakan integrasi kaum di negara ini. Baiklah, mengapa hal ini berlaku? Hanya berlaku kerana penggunaan bahasa Melayu yang lemah dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya daripada seseorang yang sekolah di sekolah vernacular. Jika kita lihat negara jiran Indonesia, mereka mengamalkan prinsip asimilasi dalam pendidikan, dan disebabkan itu, walaupun terdapat pelbagai kaum di Indonesia sama sahaja seperti Malaysia, rata-rata penduduk mereka semua masih pasti berbahasa Indonesia. Baiklah, secara kesimpulannya, hal ini perlu dikaji semula oleh pihak berkuasa dan sebagai menteri yang bijak dalam membuat keputusan, mereka harus bertindak dalam mengatasi isu ini. Kita masih boleh maju dan berjaya jika kita memartabatkan bahasa Melayu, iaitu bahasa ibunda kita, kerana ia hanyalah sebagai bahasa pengantar. Sebaliknya, apa yang lebih utama adalah bagaimana kita untuk menaik taraf sistem pendidikan negara tanpa mengira kaum ke arah untuk melahirkan mentaliti kelas pertama dalam kalangan rakyat Malaysia. Wah, begitu banyak isu yang dikongsikan. Okey, beralih pula kepada Puan Zatin. Pada pandangan Puan, apakah cara terbaik dalam menangani isu perpaduan di komuniti di Malaysia ini? Terima kasih kepada moderator Cik Amira. Pada pandangan saya, isu perpaduan atau isu perkauman menjadi antara satu masalah besar di kalangan komuniti setempat di Malaysia. Antara cara menangani isu ini ialah melalui media sosial. Dalam menguruskan isu ini, tidak dapat dinafikan peranan penting yang boleh dimainkan oleh media sosial kerana media ini boleh menjadi medium dalam menyebarkan maklumat tentang inisiatif kerajaan untuk menyatu padukan masyarakat. Dasar-dasar kerajaan dan strategi ke arah pemupukan hubungan etnik boleh diuar-uarkan dalam media sosial. Pelayar media sosial boleh mendapatkan maklumat daripada laman sesawang, kementerian, jabatan, agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan sebagainya. Selain media sosial, media dalam bentuk perfilman juga begitu popular dan mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Media dalam bentuk perfilman dapat menyemai nilai-nilai perpaduan yang unik serta pengukuhan hubungan etnik masyarakat Malaysia menerusi teladan yang ditunjukkan sama ada menerusi jalan cerita sesebuah filem mahupun perwatakan watak-watak utama dan sampingan dalam filem berkenaan. Terima kasih Puan Zatin di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Mari kita beralih kepada pelajar pula. Apakah cara menangani isu perpaduan di kalangan pelajar pula? Mungkin Dr. Farah boleh berkongsi bersama kami?
Terima kasih kepada moderator Cik Amira. Seperti yang kita ketahui, memupuk perpaduan haruslah bermula di sekolah sejak awal lagi. Dengan usaha yang dapat dilakukan seperti memupuk nilai-nilai keharmonian, perpaduan dan kedamaian antara kaum. Antara cara-cara menangani isu perpaduan di kalangan pelajar ialah kita perlu menggalakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah, di mana setiap guru haruslah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memberi peluang untuk murid mengasah pertuturan mereka dalam bahasa Melayu, malah dapat memberi keyakinan kepada mereka untuk bergaul dengan kaum yang lain. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita dan perlu dipelajari oleh setiap murid. Di sini, perpaduan dapat dibentuk melalui pengantaran bahasa Melayu dalam pergaulan seharian di sekolah. Selain itu, pelajar boleh menjadi lebih bersatu padu sekiranya mereka giat menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti yang perlu disertai oleh para pelajar kerana aktiviti ini menyediakan satu pentas untuk para pelajar bergaul dengan pelajar-pelajar yang lain. Hal ini demikian kerana murid-murid akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan lain tanpa mengira kaum dan bangsa. Secara tidak langsung, suasana yang harmoni dapat diwujudkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farah di atas pandangan sebentar tadi. Jadi seterusnya, pada pandangan Encik Akmal, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia? Bagi berbicara tentang cabaran, sebenarnya terdapat beberapa cabaran dalam memelihara perpaduan di Malaysia. Yang pertama ialah kewujudan sekolah vernacular itu sendiri. Kewujudan berikut tidaklah salah, tapi ia hendaklah dilakukan dengan cara yang betul. Dan seterusnya kita dapat lihat dalam landscape politik di Malaysia, kewujudan parti politik yang dibina berasaskan kaum juga memberi kesan dalam memupuk perpaduan. Memetik seorang ahli politik telah berkata, Malaysia telah mengamalkan politik yang sejak lama lagi berasaskan kaum. Ia hanya memecah belahkan kerana setiap kaum akan hanya bercakap mengenai kaum mereka, tidak bercakap mengenai kaum lain. Dan itu memberi kesan dalam perpaduan di Malaysia. Dan selain daripada itu, saya ingin membicarakan tentang kesan penjajahan British. Hari ini kita boleh lihat dengan jelas bahawa sekolah vernacular di Malaysia, politik berasaskan kaum dan jurang ekonomi merupakan kesan daripada penjajahan British yang telah menyukarkan lagi untuk kita memelihara perpaduan di Malaysia. Dan terakhir sekali, kewujudan media sosial dan sikap setengah individu yang tidak bermoral. Kita boleh lihat daripada baru-baru ini bahawa seorang ahli politik mengeluarkan kata-kata kesat kepada pemain negara yang berbangsa India. Hal ini sebenarnya menyukarkan sedikit sebanyak untuk kita memelihara perpaduan kerana kepesatan media sosial itu sendiri dan sikap tidak ambil endah sesetengah individu. Wah, terima kasih Encik Akmal di atas perkongsian sebentar tadi. Akhir kata, mari kita rumuskan forum perdana kita pada kali ini dengan keharmonian kaum. Puan Zatil, pada pandangan Puan, apakah kesan keharmonian kaum? Terima kasih Cik Amira atas soalan yang diberi. Pada pandangan saya, keharmonian kaum di Malaysia semestinya akan membawa 1001 kebahagiaan kepada seluruh penduduk Malaysia. Antara kesan yang rakyat Malaysia akan nikmati jika keharmonian kaum sentiasa terpelihara ialah hidup dalam keadaan harmoni dan tenteram. Wujudnya rakyat Malaysia yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi akan mendorong kita hidup dalam keadaan selesa dan hormat menghormati antara berlainan kaum sejajar dengan penggubalan dasar luar Malaysia selepas Perang Dunia yang Kedua. Hal ini sekaligus membawa kepada keamanan setempat. Selain itu, pelancong juga akan tertarik untuk melawat negara kita dengan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia. Para pelancong akan lebih tertarik untuk mempelajari budaya dan adat resam rakyat Malaysia disebabkan keunikan masyarakat kita yang berbilang kaum yang hidup dalam suasana harmoni. Hal ini demikian kerana pelancong berasa lebih selesa dan selamat berada di negara ini walaupun suatu ketika dahulu Malaysia turut tergugat dengan muncul dan tersebarnya wabak virus influenza H1N1 yang menjadi topik hangat di seluruh dunia. Namun industri pelancongan tetap berkembang maju saban tahun kerana wujudnya perpaduan yang kukuh.
Jadi, dengan berakhirnya hujahan daripada Puan Zata sebentar tadi, maka tamatlah episod pada kali ini daripada saya dan para tetamu jemputan khas. Jadi, yang baik kita jadikan teladan dan yang buruk dijadikan pengajaran. Sekian dari saya, Amira Nasirah. Kita kembali dalam episod minggu akan datang. Terima kasih.